Okey. Seterusnya, saya akan ajar kamu macam mana mau sketch graph ya. Macam mana mau lakarkan graph. Jadi cara nak lakarkan graph, basically kita ada 3 langkah. Saya ada buat nota dekat sini. Apakah 3 langkah itu? Yang pertama, kamu kena cari nilai A. Kalau nilai A kamu kecil dari 0, graf kamu bentuk N. Kalau nilai A kamu besar dari 0, kamu akan dapat bentuk U. Seterusnya kamu carikan nilai C. Nilai C adalah sama dengan Y intercept. Apakah itu Y intercept? Y intercept itu adalah di tempat di mana graf kamu bersilam dengan Y axis. Ya, itu ialah Y intercept. Okey. Seterusnya kamu akan dapat inilah tempat di mana graf kamu sentuh dengan Y axis. Yang ketiga, saya nak kamu cari roots. Apakah itu roots? Yalah, nilai cari nilai SS itu adalah roots. Di A ni saya dah bincang last week. Kita akan bincang soalan B ya pada hari ini. So, kamu boleh catatlah apa yang cikgu ajar di sini. Okey. Okey, sini. Kita akan tengok dulu soalan ni. Saya copy dulu ya soalan. Fs sama dengan S kuasa 2 tolak 6S tambah 9. Okey, yang ni ya. Pertama sekali, kamu samakan equation yang soalan pagi ni dengan 0. Lepas tu kamu dapatkan value untuk A, value untuk B, value untuk C. Kamu boleh type calculate dapatkan ini kan. Seterusnya kamu dapat A sama dengan 1, dia besar dari 0. Jadi shape graf kamu bentuk U. Okay, shape U lah, bentuk U. Langkah kedua, C sama dengan 9. Maksudnya, actually C ini adalah sama dengan ya. Saya dah bagi tahu dekat sini ya. C itu Y intercept sama dengan 9. Sama dengan 9 maksudnya graf kamu akan silang dekat sini. Sentuh S axis, sentuh Y axis pada tempat ke-9. Seterusnya, saya akan dapat equation ini. Betul? A sama dengan 1, B sama dengan negatif 6, C sama dengan 9. Type calculator, dapatkan nilai S dan S1 dan S2. Saya dapat S sama dengan 3, S sama dengan 1 je nombor saya dapat kan. S sama dengan 3. Jadi, buat masa sekarang, kamu kena susun semula. S tolak 3 sama dengan 0. Jadi, S kuasa 2 tolak 6S tambah 9 sama dengan 0. Kamu kena tulis dalam bentuk begini. Bentuk yang sama, saya repeat 2 kali. Kenapa saya repeat 2 kali? Sebab saya satu root sahaja. Saya hanya ada satu root. Jadi, saya kena repeat 2 kali. Saya kena tulis juga S sama dengan 3. Jadi saya sekarang akan buat graf ya. S, Fx. Betul? S dengan Fx. Jadi, saya dapat root saya sama dengan 3. Sini kan? Y intercept saya 9. Betul? Graf saya bentuk U. Betul? Seterusnya, saya just combine point ni lah. Ya, jawapan saya macam ini. Sebab saya ada satu root saja. Saya tak boleh buat macam ini. Boleh ya? Okey. Seterusnya, ini jawapan kamu kan. Ingat, bukan label S dengan Y ya.
kamu kena label dia S dengan Fs. Okay, kita akan try soalan nombor 2, iaitu soalan C. Okay, saya copy dulu biar kamu lebih faham sikit lah. C sama dengan Fs negatif S2 tambah 2S tambah 15. Okay, jadi kita akan sambung ya. Negatif S2 tambah 2S tambah 15 sama dengan kosong dulu. A sama dengan negatif 1, B sama dengan 2, C dengan 15. Okey, jadi seterusnya saya akan nampak apa? Saya refer balik nota saya di sini. Okey. Nampak? Pertama, ambil nilai A untuk menentukan bentuk graf. A sama dengan negatif 1 kecil dari kosong. Jadi graf saya bentuk N. Betul? Seterusnya saya dapatkan C. C itu adalah y-intercept. Adalah sama dengan, sini dah bagi tahu 15. C sama dengan 15. Maksudnya graf kamu adalah begini. 15. Wah, apakah itu y-intercept? Y-intercept adalah di mana graf kamu bersentuhan dengan y-axis. Itu adalah y-intercept. Jadi saya dapatkan info yang ini. Seterusnya saya nak cari roots. Macam mana mau cari roots? Tekan kalkulator. Okay, tekan kalkulator. A sama dengan negatif 1. B sama dengan 2. C sama dengan 15. Okay, tekan kalkulator. Saya dapat S sama dengan 5. S sama dengan negatif 3, betul? Saya susun semula. S tolak 5 sama dengan 0. S tambah 3 sama dengan 0. Jadi seterusnya, saya kena combine semula yang ini. Saya susun semula dengan ini. Jadi seterusnya saya akan dapat apa? Saya akan dapat yang ini. S sama dengan 5. O S sama dengan negatif 3. Maksudnya, okay, 5 dengan negatif 3 ini roots kan? Jadi bila saya lakarkan graf saya, ingat, lakar y-axis dengan s-axis dulu. Dan kamu label S dengan Fs. Seterusnya, kamu tahu kan graf kamu bentuk N. Y-intercept 15. Roots 5 dengan negatif 3. Jadi, saya label dulu. 15. Negatif 3. 5. Graf saya bentuk macam mana? Saya bentuk begini. Sorry ya, mungkin saya bagi jauh sikit. Yang ini adalah 5. Boleh? Ini adalah jawapan kamu. Tak susah kan? Okey. Kita akan tengok dia. Kita akan tengok D pula. Biar kamu lebih faham ya. D. Fx sama dengan negatif 2S2 tambah dengan 18. Okey. Bila B kamu. Ini adalah tempat yang special. B kamu adalah sama dengan 0. Betul? A sama dengan negatif 2, B sama dengan 0, C sama dengan 18. Jadi, kamu boleh dapat A ini sama dengan negatif 2 kan? Jadi, graf kamu dia kecil dari 0. Graf kamu bentuk N. Betul? B sama dengan 0. Ini benda penting ya. Ini tempat yang special. B sama dengan 0. Maksud dia axis or symmetry is the
y-axis. Kamu kena tulis ayat ini. Sangat penting. Sila hafal ya. Sangat penting. Jadi, apa maksud B sama dengan kosong? B sama dengan kosong maksudnya kamu punya maximum atau minimum point adalah y-intercept. Memandangkan graf kamu bentuk N, maksudnya maximum point kamu ni adalah dekat y-axis. Sebab ini dah cakap kan, axis of symmetry is the y-axis. Jadi maximum point kamu adalah bersentuhan dengan y-axis. Boleh? Okay, ini makna dia. Ini special case lah, B sama dengan kosong. Untuk soalan A, B dengan C ini, nampak kan? B tidak sama dengan kosong. B tak sama dengan kosong, B tak sama dengan kosong, B tak sama dengan kosong. Maksudnya mereka punya maximum atau minimum point bukan pada y-axis. Faham kan? Okey, seterusnya C saya sama dengan y-intercept adalah sama dengan berapa? Sama dengan 18. Boleh? Jadi seterusnya saya nak carikan groups saya. Negatif 2S tambah 18 sama dengan kosong. A sama dengan negatif 2, B sama dengan kosong, C sama dengan 18. Jadi kamu boleh tag calculator, tapakan groups. Okay, S sama dengan 3, S sama dengan negatif 3. Susun semula. S tolak 3 sama dengan kosong. S tambah 3 sama dengan kosong. Saya buat bracket. Lepas tu saya susun semula. S tolak 3 darab dengan S tambah 3 sama dengan kosong. S sama dengan 3 O S sama dengan negatif 3. Jadi graf saya bentuk N. Ini maklumat pertama. Maklumat kedua, saya punya maximum point dekat y-axis. Maklumat ketiga, y-intercept saya 18. Maklumat keempat, groups saya adalah 3 dengan negatif 3. Jadi saya kena sketch graf ya. Okay, sketch begini. S, Fs label dulu. Group saya 3, negatif 3 dengan 3. Maximum point dengan y-intercept saya sama ya, iaitu 18. Bentuk saya graf bentuk N. Jadi saya lukis. Ya, ini adalah jawapan saya. Kamu boleh copy ya. Untuk soalan ni, screenshot atau apa-apa. Okay. Yang ni special case sebab B dia sama dengan kosong. Jadi kita akan tengok lagi 2 example. Okay. Okay. A, example 9. Soalan A, Fs sama dengan S kuasa 2 tambah dengan 1. Jadi, saya boleh susun semula, tulis semula. Equation saya sama dengan kosong. A sama dengan 1, B sama dengan kosong, C sama dengan 1. Seterusnya, kamu boleh tengok nota sini ya. A sama dengan 1 besar dari kosong, jadi bentuk saya U. Lagi satu hal, B sama dengan kosong. B sama dengan kosong, maksudnya graf kamu hanya boleh berbentuk macam mana? Dia punya minimum point mesti dekat y-axis. Boleh? Kalau bentuk saya bentuk U, maximum point saya cuma boleh dekat y-axis sebab B saya sama dengan kosong. Okay. Jadi seterusnya C. Okay. Saya tapakkan C adalah sama dengan y-intercept, iaitu sama dengan 1. Okay. Y-intercept 1 lah. Ini maksudnya 1.
Okay, ini tak payah ya. B sama dengan kosong. Ayat yang kamu kena tulis, ingat. Axis of symmetry is the y-axis. Ayat ini penting. Ada markah ya, mesti tulis. Seterusnya, saya ambil soalan. S kuasa 2 tambah 1 sama dengan kosong. A sama dengan 1. B sama dengan kosong. C dengan sama dengan 1. Kamu boleh type calculator. Kamu akan dapat S sama dengan I. Betul? Calculator bagi tahu S kamu sama dengan I. Maksudnya graf kamu dia ada roots. Apakah itu roots? Saya ulang balik ya. Roots itu adalah di mana satu graf dia akan bersentuhan dengan S-axis. Betul? Graf bersentuhan dengan S-axis. Ya, dua bentuk ini adalah dinamakan roots. Betul? Jadi, kamu tengok semula kalkulator kamu. Dia cakap S sama dengan S sama dengan I. Maksudnya graf ini tidak ada roots. Tidak ada roots maksudnya graf kamu tidak akan bersentuhan dengan S-axis ini. Dia tidak akan bersentuhan dengan S-axis. Graf kamu hanya mungkin sebab ini graf bentuk U kan. Graf kamu mesti begini. Dia tak akan bersentuhan dengan S-axis. Jadi, lakarkan graf ini. Label sebagai S dengan Fs. Bukan S dengan Y ya. S dengan Fs. Bentuk U. Y-intercept adalah 1. Kamu label 1. Dan graf kamu bentuk U ya. Begini. Graf kamu begini. Minimum point kamu adalah sama dengan Y-axis. Y-intercept sebab apa? Sebab B kamu sama dengan kosong. Ya, ini adalah jawapan untuk A. Kita tengok satu lagi example. Kita tengok B ya. Kita tengok soalan B. Fs sama dengan negatif S2 tolak dengan 3. Ingat macam mana mau sketch graph. Pertama, kamu tulis dulu bentuk ini sama dengan kosong. Dapatkan nilai A, B dengan C dulu. Okey, nilai A adalah negatif 1. B adalah kosong, C adalah negatif 3. Seterusnya, A saya sama dengan negatif 1, kecil dari kepada kosong. Graf saya bentuk N. Betul? Lepas tu B saya sama dengan kosong. Kalau B saya sama dengan kosong, maksudnya graf saya punya maximum point adalah pada Y-axis. Jadi sekarang kamu boleh tulis. Bila kamu tengok Y sama dengan kosong, satu ayat penting yang kamu kena hafal ya. Axis of symmetry is Y-axis. Okey, seterusnya C adalah sama dengan Y-intercept adalah sama dengan negatif 3. Ini info keempat yang kamu dapat. Seterusnya saya saya tulis semula ini. Nilai A sama dengan negatif 1, B sama dengan kosong, C sama dengan negatif 3. Jadi, type calculator, kamu akan dapat roots kamu sama dengan I. Maksud ini adalah dia ada roots. Bila dia ada roots dan shape kamu bentuk A, maksudnya graf kamu tidak akan bersentuhan dengan S-axis. Tak akan bersentuhan dengan S-axis. Jadi sekarang kamu akan tengok yang ini. Kamu lakarkan graf S. Bukan label sebagai Y ya. Fs ya. Y-intercept saya ialah negatif 3. Betul? Dia ada roots. Bentuk N.
graf saya bentuk N, jadi jawapan saya begini. Boleh ke jawapan saya begini? Okay. So, ini adalah jawapan saya lah untuk B. Sebab apa saya dia ada root? Sebab saya tekan calculator, S saya sama dengan I. Okay ya. Boleh screenshot lah, apa-apalah. Okay, untuk yang ni, kelak kerja rumah kamu hari ini, self practice 1.1G, soalan 1 AC, 2 BC, dan workbook kamu page 7. Bukan page 8 ya. Page 8. Soalan 1 hingga 5 adalah kerja rumah kamu. Jadi kelas kita sampai sini dulu. Terima kasih.